Hai, bersama saya Linda On. Bina jenama anda dalam jenama hari ini. Assalamualaikum, saya Linda On. Dalam jenama hari ini kita berjumpa lagi bersama kita punya CEO daripada Unlimited Dreams, Sendirian Berhad. Episod sebelum ini, hujung sekali kita bercakap tentang the power of branding. Betul, Linda. Pentingnya, walaupun barang anda yang anda jual tu bagus macam mana pun, hebat macam mana pun, lebih murah berbanding orang-orang lain pun, tapi kalau orang tak kenal, orang tak tahu, tak ada penjenamaan, tak ada pengiklanan, tak ada pemasaran, tak ada branding, orang pun macam takut nak beli. Saya nak sambung sikit tentang Fashion Valley tadi, jenama Fashion Valley dengan yang kompetitor, bukan kompetitor lah, kedai di selang dua atau tiga shop di sebelah dia tadi, yang di sebelah dia. Pada 11 bulan 11 tu, Fashion Valley sangat aktif dalam social media, sangat pandai meletakkan design, promotion dan digambarkan di luar pintu, di kaca dan sebagainya, berbanding dengan dua atau tiga kedai yang berada di sebelahnya. Saya tengok dua atau tiga kedai tu sebelah tu, saya tengok tak ramai orang, Linda. Padahal macam Linda kata tadi, harga dia taklah semahal kalau nak bandingkan dengan jenama ni tadi. Jadi saya dapat satu rumusan ataupun rangkaian, maknanya betul lah, dia menguatkan lagi saya punya keyakinan bahawa branding dan jenama tu sangatlah penting kalau kita nak tengok dia punya impact pada ketika 11 hari bulan 11 tu, Linda. Betul. Itu yang pentingnya penjenamaan. Saya suka ayat tu, the power of branding. Okey, tapi nak ingatkan juga pada anda yang saya menonton ni, yang kita ada workshop Unlimited Branding. Yang mana kita akan cerita lebih lanjut sekejap lagi, sebab workshop ini percuma je untuk anda. Betul. Untuk anda yang ada produk tapi brand anda tidak macam begitu, itu je kan. Betul. Tapi nak kukuhkan lagi jenama anda. Betul. Saya rasa saya nak beritahu pada anda yang NK ni adalah orang yang paling cocok, paling sesuai untuk kita nak bercerita tentang penjenamaan, sebab NK punya klien bukan calang-calang klien. Sejak tahun 2006 sampai ke tahun ni, NK punya yang orang kata, mereka yang ada jenama-jenama hebat dah bekerja dengan NK. Dan NK yang antara di balik tabirnya yang memberi orang kata the power of dia punya branding ni. Okey, seperti jenama-jenama apa boleh NK kongsikan bersama kita? Kalau sekarang ni yang aktif dengan kita adalah jenama Sabela. Okey, saya nak cerita pasal Sabela. Hari-hari dulu waktu saya kerja kat radio, hari-hari saya tak tahu tu NK punya. Yeah. Kan? Hari-hari saya lalu Sabela punya sign billboard. Sebesar-besarnya, kalau merah. Betul. Ada perempuan tu, saya tak nampak dia Ella kan tu? Ya, Ella. Saya tak tahu tu Ella. Betul. Tapi kita dah tak peduli dah dia Ella ke, dia siapa ke. Tapi the billboard itself tu yang macam wow. Betul. Tapi bila saya dah dapat tahu Ella, saya lagi dah double wow. Betul. Wow. Betul. Ella. Tapi dekat mana-mana billboard. Lagi apa lagi? Sabela jenama baju kurung tanpa gosok. Itu yang saya selalu baca. Betul. Selain daripada Sabela, kita ada jenama Faith Fleur. Faith Fleur tu ni saya nak elaborate sikit. Faith Fleur tu asal lalu je kat jambatan. Muka Era Fazira. Betul. Muka dia pakai orang kata, mereka ni menggunakan artis-artis yang ternama. Betul. Malaysia. Betul. Dan menguatkan lagi branding mereka. Betul. Ada lagi jenama-jenama lain lagi? Yang sekarang kita buat juga kempen untuk satu pusat tuition, iaitu jenama PTTI. PTTI. Dia menggunakan duta juga, Linda. Duta dia adalah Mira Filza. Mira Filza dan banyak lagi. Kalau dulu yang sebelum-sebelum ni kita buat untuk kempen, marketing kempen, promotion kempen, ataupun branding kempen untuk Datuk Seri Vida, Kuku Putih, Nuraisha. Kita buat juga sebelum tu Kak Tun. Kita buat juga yang billboard sekarang ni yang berada di tepi jalan, yang lebih kurang 200 billboard, iaitu Black Rhino yang menggunakan duta Sahizi Sam. Kita buat juga kempen untuk Kak Tun.
kita buat juga corporate client pun kita buat, iaitu kita buat tabung haji dulu satu ketika. Kita buat kempen untuk Management and Science University, universiti yang tergah. MSU ni best, adalah top 10 university in Malaysia, dan dia ada, kita bantu kempen dia untuk strategic campaign mereka 5 tahun untuk menjadikan MSU sebagai number 1 university in Malaysia pada tahun 2022. Itulah kempen 5 tahun yang beliau lakukan, dan kita adalah antara media agency yang terlibat untuk menaikkan brand MSU ni, Linda. Okey, satu yang saya perasan MK, bagi jenama yang memang dah popular. Okey, tak payah sebutlah jenama-jenama apa yang kat TV tu jenama tu dah memang dah popular. Memang hari-hari kita beli ubat gigi dia. Hari-hari kalau kita nak makan mi segera, kita cari dia. Kalau kita nak makan biskut pun kita cari dia punya. So dia punya jenama tak payah cakap. Sebut dia je orang kenal. Tapi dia masih teruskan pengiklanan. Masih lagi ada billboard, masih lagi ada iklan dan sebagainya. Saya nak tanya kepada MK tentang itu. Perlukah bila dah popular, like you stop for a while, jimat duit sikit, tak payahlah nak iklan-iklan kan, berapa juta nak keluar duit kan. Ataupun masih perlu diteruskan untuk terus mengukuhkan jenama. Tapi sebelum tu kita berehat seketika, anda perlu saksikan ini. Penting sangat ni. Okey, itu dia workshop secara online percuma, unlimited branding. Okey, kita cerita sikit tentang tu MK. Kenapa bagi percuma sedangkan boleh buat duit daripada situ, dan apa tu workshop unlimited branding? Okey Linda, unlimited branding workshop ni adalah cetusan idea saya dan juga tim, di mana kita punya hasrat adalah untuk membantu lebih ramai usahawan-usahawan ataupun business owner menaikkan produk dan perkhidmatan mereka supaya lebih terkenal, lebih dikenali, lebih boleh mereka boleh bersaing dengan produk-produk pesaing mereka. Kenapa saya buat ni percuma adalah saya rasa ini adalah masa yang sangat sesuai, Linda, di mana cabaran ekonomi yang teruk. Pada sekarang banyak bisnes tutup, banyak syarikat mengalami profit yang berkurang, ada syarikat yang tak mampu nak bayar staff dan sebagainya. Saya rasa saya perlu bantu. Ini adalah contribution saya. Ini adalah satu sumbangan saya lakukan untuk membantu usahawan-usahawan di luar sana. Dan sekiranya mereka nak tahu dengan lebih lanjut, dalam waktu yang di Facebook ni kita amat terhad, Linda. Kita boleh cakap satu episod 15 minit dan saya tak ada berkeupayaan untuk bercakap dengan lebih lanjut. Di sesi ni, workshop ini, mereka boleh bertanya soalan secara lebih rapat dengan saya berdasarkan pengalaman-pengalaman saya dan sampel-sampel bisnes-bisnes yang saya telah handle sebelum ni. Mudah-mudahan dia membantu mereka untuk menaikkan atau sekurang-kurangnya untuk bertahan pada ketika COVID-19 ini, dan bila COVID-19 ini tamat, mereka punya bisnes boleh shoot balik naik ke atas ni dah. Sampai terjatuh-jatuh saya punya ni. Dia punya meletup tu bukannya sikit-sikit dah, tapi main juta-juta Betul, kalau MK punya klien yang ceritalah kejap lagi kita nak cerita pasal juta-juta tu MK. Mungkin episod seterusnya. Tapi sekarang saya nak tanya balik semula pada soalan saya sebelum kita break tadi. Tentang jenama yang dah memang popular. Perlukah mengekalkan momentum pengiklanan itu untuk kekalkan kepopularitiannya? Ataupun can stop for a while, break for a while, ke tak payah buat iklan langsung sebab orang dah kenal dah. Kalau orang nak air jenama Linda dah ada dah. Kan? Tapi perlukah saya jenama Linda ni terus buat iklan lagi? Iklan lagi. Apa yang boleh Angki cakap tentang ni? Soalan tu sangat bagus, Linda. Selalu orang tanya, selalu saya dengar orang kata, oh, kita dah spend berjuta-juta 2-3 tahun yang dulu. So now it's about time for us to macam tak payah buat iklan, tapi kita
kita harapkan bisnes kita lebih maju, kita harapkan sales kita meningkat. Tapi tidak berlaku sebegitu rupa, Linda. Kalau kita, mana bukti dia? Bukti dia adalah kalau saya boleh share, minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Jenama ni Linda, jenama ini Milo dah berada di pasaran lebih 100 tahun. Tetapi sehingga hari ini tiap-tiap tahun dia buat iklan juga, secara agresif. Dan marketing campaign ataupun perbelanjaan untuk advertising mereka sangat tinggi, Linda. Dan mereka sangat percaya tentang kelebihan mengekalkan jenama itu atau menaikkan jenama mereka supaya jenama ini menjadi top of mind ataupun menjadi pilihan utama di kalangan penggemar air minuman tenaga ni. Itu nombor satu. Saya nak cakap juga macam beras. Contohnya beras, kalau saya boleh namakan, beras Faiza, beras Yasmin, beras macam-macam beras lain, mereka juga, Linda, aktif memasarkan iklan mereka apabila musim-musim festive season seperti Ramadan, seperti akhir tahun dan sebagainya. Marketing kempen mereka sangat kuat. Dan macam Linda cakap tadi, kalau kita nak jenama ubat gigi, satu brand ni seperti Colgate, ada kadang-kadang saya dengar orang tanya dia nak jenama ubat gigi ni tapi dia kata Colgate. Betul. Padahal maksudnya dia dah tak payah cakap belikan ubat gigi tak? Belikan Colgate. Dah tahu dah. Ya. Dah macam ada satu dah memang ubat gigi Colgate je lah. Padahal itu selalu jenama kan? Betul. So itulah yang pentingnya, Linda, sebab dari hari ke hari persaingan makin kuat. Kalau dulu mungkin kita buat bisnes, kita ada 10 orang bersaing. Tetapi as we go along, masa berlalu dengan pantas, sekarang ni dah ada 20 atau 30 pesaing. Jadi bagaimana kita meninggalkan pesaing ini? Dengan cara kita buat campaign, branding, advertising, promotion dan sebagainya, Linda. Supaya jenama kita melekat dan kita boleh meninggalkan pesaing-pesaing kita di belakang, Linda. Ya, betul. Maknanya bagi setiap syarikat yang mengeluarkan produk, maknanya mereka ada satu jenama yang mereka letak tu, dan mereka perlu ada modal certain percentage, certain amount tu mesti ada. Sebab sebelum ni waktu kita buat live sebelum ni, waktu saya kat rumah NK, dekat rumah dia, waktu musim PKP mula-mula dulu tu, saya banyak kali tanya NK, misalnya kata buka kedai, kedai tayar, bengkel sekian, modal sekian, berapa peratus yang orang kena keluarkan duit tu untuk iklan? Berapa peratus dia kena buat untuk penjenamaan? Betul. So lebih kurang berapa peratus tu, NK? Sebelum saya nak cakap tentang berapa peratus, nak menjawab soalan Linda tu, suka saya share satu story yang saya tap dalam news minggu lepas, di mana satu orang ni orang kurang upaya. Dia, Linda, meniaga kek secara online. Dan dia ni tak ada kedai, sebab tadi dah cakap dia nak bayar modal, overhead, kedai, staff, ada ataupun berapa nak belanja untuk jenama, branding, promotion dan sebagainya. Sale dia dengan duduk di rumah je, Linda, sale dia 50,000 sebulan. Ya, saya baca tu. Itu minggu lepas. Dan untuk menjawab soalan Linda, kadang-kadang kita nak buat ni, Linda, mesti ada satu teknik, cara ataupun kaedah yang kita buat, mengikut step dia lah. Dan in this case untuk standard practice worldwide yang diguna pakai oleh business owner, business people, adalah yang ideal dia adalah 5 hingga 10% untuk kos pemasaran daripada target kita. Contoh, saya ambil contoh, kalau Linda meniaga air mineral water, jenama Linda On. Linda target tahun depan sale Linda adalah 10 juta. So dia punya promotion punya budget, marketing budget adalah 5 hingga 10%. In this case 500,000 hingga 1 juta ringgit.
untuk daripada target tu. Orang So, kata kalau- banyaknya, dia tak banyak tu Linda. Sebab benda tu adalah penting untuk kita differentiate ataupun membezakan kita punya brand tadi dengan kompetitor kita yang lain. Okay. Now I get the idea dah. Untuk anda dah dapatkan idea macam mana kan? Bukan ada modal terus meniaga macam itu, tapi yang penting tu perniagaan anda tu perlu ada jenama. Baik, untuk episod ni kita berhenti sekejap sebab kita akan jumpa lagi di episod akan datang bersama kami dalam Jenama Hari ini. Assalamualaikum.